record. Dia tak record lagi. Okay, bah. Okay, mari kita start. Boleh buka semua punya kerja. Can you all see my windows ni? Can. Boleh Boleh. Boleh, sir. Boleh. Apa? Oh shit. Sorry, saya memang kadang-kadang mencarut sikit. Termencarut Terlepas itu biasalah. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Figure 2 shows a plant cells. Sebelum awak jawab soalan anak-anak aku, tolong tengok soalan ini. Dia kata shows a plant cell immersed in sucrose solution. Okay, kalau awak kata ini plant, kalau sel ini ada centriole, betul ke salah? Centrosome. Kalau you kata sel ini ada centrosome, betul ke salah? Salah. Kenapa? Salah. Centrosome ada dalam animal cell saja. Kerana plant cell tidak ada centrosome, tapi dia ada satu organel yang lebih kurang centrosome yang dipanggil microtubule organizing center, MTOC. Nanti you boleh tengok balik dekat chapter 2 yang ni lah. Okay, now kita teruskan soalan. Figure 2 shows a plant cell immersed in sucrose solution. Dia kata sucrose solution, maksudnya dia ada solute plus solvent. Solid itu adalah sucrose lah. The pressure potential and the solid potential of the cell and of sculpture are shown below, bla bla bla. So dia bagi, ni adalah this plant cell, you boleh nampak ini ibaratnya ni adalah cell wall. And then ada bagi pressure potential 340 kPa dan solid potential cell negative 750 kPa. Okay, define osmosis in terms of water potential. Apa itu osmosis? Ini adalah dia punya definition. Osmosis itu dia memang adalah movement of water. Memang kita fokus kepada water, osmo itu menunjukkan water. Okay, true, semi ataupun selectively permeable membrane. Ini bila dia garis, maksudnya awak kena tulis. So ini adalah perkataan yang sangat-sangat penting. Kalau awak kata movement of water sahaja, salah, tak dapat satu markah. Only after you jawab ni, the movement of water molecule through selectively permeable membrane, ini sahaja satu markah. And then osmosis ini apa? Active ke passive transport? Passive. Passive ada 3 yang kita belajar, kan nanti kita tengok dulu. Okay, from a region of higher water potential to a region of lower water potential. Kalau passive guna energi ke tak guna energi? Tak. Tidak. Without using energy. Bila kata without using energy, satu markah. Kena lengkap. Ibarat awak nak nikah nanti kan, siapa yang nak kahwin lah. Aku nikahkan kau Alif bin sekian bersama dengan Risha binti ni. Okay, you bayangkan kalau you sebut dia, aku terima nikahnya Alif bin sekian dengan mas kahwin RM80 bersama dengan Risha. Tak ada nama bapaknya. Sah ke tidak sah? Tak sah. So awak kena cakap ni penuh-penuh baru awak dapat markah. Ini adalah the complete definition untuk osmosis. Jangan tinggal perkataan movement of water through semi-permeable membrane. Again, from a region of higher water potential to region of lower water potential without using energy. 4 ini adalah sangat-sangat important. Okay? Bila kata osmosis ni adalah passive, jadi passive ni ada 3 jenis. The first one adalah osmosis di mana hanya melibatkan movement of water. Bila kata movement of water, kita tak kata from higher concentration of water to lower concentration of water, a region with higher concentration of water. Betul. Itu kita kira betul. Tetapi kalau kita kata osmosis, when we look at H2O, kita tengok dia punya water potential. Apa itu water potential? Can anyone explain it to me? Sebelum saya balik. Apa dia?
The tendency for water molecules to leave the solution. Yes, betul. Dia adalah tendency ataupun keupayaan, the water molecule untuk leave dia punya from this solution to another solution melalui the selectively permeable membrane. Itu yang dikatakan water potential. Ibaratnya saya kata apa? Water potential itu untuk dia bergerak lah, memang untuk dia bergerak. Kalau ada solute, apa yang berlaku dekat water potential itu? Makin negatif ke makin positif? Makin negatif. Makin negatif. Saya kata kenapa? Bila ada solid tu pegang water. Water tu tak boleh nak bergerak. Jadi boleh ke dia leave the solution to another solution? No. Tidak. Okey, nanti kalau kita tak boleh buat ni. Kalau dalam kelas ni memang kita akan buat berlakon di hadapan seorang pegang ni, seorang pegang ni, sweet lah. Okey, tapi tak boleh lah sebab awak dekat rumah. Jadi saya cakap saja. Itu adalah water potential. Jadi solute ini dia akan pegang dia H2O, dia akan reduces dia punya water potential. If let's say water potential itu adalah negatif 20, this one adalah let's say this one satu solution, and then this one adalah semi permeable membrane. Kemudian another solution yang sebelah dia yang divided, yang separate the solution A, let's say. Then solution B pula dia ada water potential negatif 70. Which one is ada higher water potential, A ke B? A. A itu adalah higher water potential. Jadi yang B ni ada lower water potential. Jadi my next question, akan this water molecule dia akan bergerak from A ke B ataupun from B ke A? A ke B. Daripada A ke B. Sebab dekat sini dia kata negatif 20. Maksudnya sekarang dia ada higher water potential. Dia ada kurang solute. Maksudnya lagi banyak air dekat sini. Dia lagi banyak air dekat sini yang free movement. Bukannya air sini banyak, tidak. Air yang free means dia tidak. Kat sini ada lower concentration of free water molecule. Jadi bila sini banyak, dia bergerak, dia akan lebih randomly move. Dia boleh ada higher tendency untuk move from A kepada B. Okay. Tapi awak kena faham actually ada juga yang dari B ni pergi ke A. Tetapi in a very little amount. Disebabkan yang ini lagi besar, jadi net movement dia cancel out this one. If let's say you sendiri boleh faham lah, ni lagi banyak yang pergi, yang ni sikit, jadi kita assume memang daripada A ke B sahaja yang move towards the B lah, sampailah dia punya ini balance. Okay, jadi kalau tak apa, nanti kita akan tengok yang seterusnya lah about this one. Now kita nak tengok calculate the water potential of this cell. Anak-anakku tolong dengar cakap saya. Bila dia kata calculate the water potential, if awak masukkan terus value, tak letak formula, tak dapat full marks. Ingat cakap saya, awak kena letak formula ini dulu. Ini sahaja, you letak saja, free awak dapat. Jangan tak letak. Siapa yang tak letak? Cakap sekarang. Ramai, ada yang letak, ada yang tak letak? Ada, sir. Kalau ada tak apa. Ini belajar, kita belajar tak apa. Kena tegur tu biasa. Okay, make sure awak letak formula itu saja satu markah. Okay, kan senang. Awak letak formula itu saja dah satu markah. Next, barulah awak masuk the value. What is the water potential of this cell? Awak hanya tengok ke dalam cell saja. You only look inside the cell saja. Jadi you ambil lah the value. Okay, solid potential tambah dengan pressure dapat negatif 410 kilopascal. Now, kalau dalam sel ini, if you look into the cell, kalau dalam sel ini adalah negatif 410 kilopascal, tetapi dekat luar solution ini, dia punya water potential adalah negatif 1400 kilopascal. Dalam sel ke dekat luar sel yang ada higher water potential? Dalam sel. Okey, dalam sel itu yang ada higher water potential sebab dia less negative daripada yang luar. Yang luar ini negatif 1400. Macam mana nak faham less ke more negatif, positif ke
less negative, more negative. You lukis, ini cara saya faham lah sebab saya bodoh sikit maths tau. Saya memang tak pandai maths. You ambil garis, okay, you buatlah sini ni kosong. Sini adalah positif, let's say positif 10. Sini negatif 10. Bila kata makin negatif, maksudnya ke kiri ke, value dia ke kiri ke, value dia ke kanan? Hello? Kiri. Value Kiri. dia semakin ke kiri. Semakin value dia ke kiri, value dia semakin more negative. Value dia semakin ke kanan menghampiri kosong, maksudnya dia adalah more positive. Jadi maksudnya the bigger the value of the negative, dia semakin negatif lah. Ni kita panggil magnitude kan. This one kita refer kepada magnitude, this one kita pada simbol lah. Jadi kalau negatif 410 dengan negatif 1400, sah-sahlah negatif 1400 itu lagi negatif. Jadi the next question awak boleh nampak, state whether water will move in ataupun out of the cell. Air akan keluar ke akan masuk? Keluar. Air akan keluar sebab dia akan water will move, will diffuse from a region with higher water potential to a region with lower water potential. Now, next question, state what happened to the volume of the cell. Give your explanation. You tengok soalan ini. Soalan ini dia tanya berapa soalan? Dua, sir. Dia tanya dua. Yang pertama, what happened to the volume of the cell? Ini soalan yang pertama. Give your explanation. Kalau awak tak tahu sangat, awak tengok hujung ni berapa markah? 2 markah. Maksudnya, 1 markah yang pertama awak kena cakap, awak kena jawab what happened to the cell, and then the second marks you kena jawab give the explanation. Jadi kita tengoklah bila air what happened to the volume of the cell, bila air itu keluar, bila kandungan keluar, what happened to the volume of the cell, semakin berkurang lah. Ini logik. Okay, bila dia leave water, leave the cell, volume of the cell decreases, titik. Okay, titik, 1 markah. Kenapa? Give your explanations. Awak katalah, okay, kenapa air itu keluar? Awak kata je lah. Because water will diffuse from region of higher water potential to region of lower water potential by osmosis. Okay, ini adalah 3 benda yang penting awak kena jawab. Lepas tu bila kata water, awak jangan kata water move from region. Memang betul tetapi tidak tepat. Awak kena guna perkataan diffuse. Ini yang paling tepat. Tolong gariskan ni. Diffuse ini adalah yang paling tepat. From a region of higher water potential to a region of lower water potential by osmosis. Diffuse 1, region ni yang kedua, osmosis ini poin yang penting. Tetapi ini kita kira semua 1 markah. Okay? Clear sayangku? Clear, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Baba. Okay. Ya sayang. Kalau yang C itu kan saya tulis move out je, okey kah? Atau saya mesti full A. Oh. C. Kalau saya, you kata will move in or out of the cell. Okay, actually kalau dia kata move out sahaja betul. Tetapi awak tengok, kenapa betul? Because soalan tu dah kata state whether water will move in or move out of the cell. Dia dah lengkapkan awak punya ayat. Ibaratnya move out. Sebab dia dah tanya move out the cell ke move in the cell. Kita move out pun betul. Tapi sekarang kita nak belajar cara menjawab soalan yang tertib, yang teratur. Awak tulis sahaja penuh. Water will move out of the cell. Ini adalah jawapan budak pandai lah yang walaupun bukan pandai, maksudnya rajin. Okay. Kalau kadang-kadang soalan tanya state what happened to the water, state the direction of the water. Kalau soalan tanya state the direction of the water movement, kalau awak kata move out saja, tak kesalah, ibaratnya tergantung. Sebab soalan itu tidak kata dari mana ke mana. Okay, that's why bila jawab soalan tu kita tulis je lah penuh. Water move out of the cell. Tak lama pun, ambil masa 2-3 saat saja. Perbezaan awak tulis move out dengan water will move out of the cell tu bezanya 1-2 saat saja. Yang tu tidak apa sebab kita tahu jawapan. So make sure awak tulis penuh Boleh
Okay, thank you, sir. Welcome. Soalan lain? Saya Ya sayang. kalau saya jawab soalan B itu kan, Ya. saya dalam jalan kerja saya tidak tulis KPI, jawaban baru saya tulis KPI. Oke kata saya. Tidak. Tidak boleh. Sebab you kena, ini ibarat fizik lah. Fizik kan, fizik sekali you tertinggal formula salah kan? Okey, awak kena formula, awak tertinggal unit, itu salah. Sebab awak kena faham bahawa apa yang dia nak katakan sekarang ni adalah pressure. Ini adalah solute potential, ini adalah pressure potential. Ini setiap komponen itu ada unit. Awak kena letak unit. Awak tak boleh letak dia punya value sahaja. Sebab tiba-tiba awak letak value dekat bawah, macam apakah perkara ini, tak boleh. Awak kena letak value dekat masa you substitute the value, you have to substitute dia punya unit as well. Barulah jawapan akhir pun awak kena letak unit. Sebab macam awak jawab fizik, ini fizik Bila awak jawab fizik, let's say meter per second bahagi dengan meter. Okay, kalau awak tak letak meter per second ni, awak tak nampak yang meter ni cancel out each other, dapat second per second. So kalau sama juga macam ni, awak kena letak value supaya kita nampak, oh value in unit. Oh unit ni dekat atas ini, punca adanya unit dekat bawah. Kalau tiba-tiba awak tak letak unit, tiba-tiba awak letak unit kat bawah, dia berjadi macam apakah? Dia macam pelik sikit lah. So make sure Dalvi tolong letak unit Semua pun sama Dengar? Clear? Oke, set clear. Welcome. Clear, Okay. sir. Question lain? Sir, Tadi saya kalau teruskan. Ya sayang. sir, kalau D tu saya tulis water diffuse with the concentration gradient, bolehkah? Water Diffuse with the concentration gradient. down the concentration gradient. Yes. Awak kena kata down the water concentration gradient. Sebab selalunya bila kata concentration, kita refer kepada solute. Faham tak? Faham, sir. Okay, sekarang kita cerita pasal solvent, which is the water. Awak kena faham water, dia adalah solvent. Bahan pelarut panggil. Pelarut. Bila kata solute, bila kata let's say solute, dia adalah solute. Ini adalah yang bila when we talk about concentration itu, usually kita refer kepada solute. Again, untuk water memang kita usually refer dia dengan perkataan higher water potential to region of lower water potential. Ingat, bila air saja. Yang lain, cerita pasal solute ke apa, baru kita kata down concentration gradient. Okay? Okay, sir. Thank you. Welcome. Lagi? Sir, itu the question can say across semi-permeable membrane or not? Dekat jawapan yang lagi satu tu, yang bawah ni. Question A. Okay. Net movement of water molecule across the semi-permeable membrane. Betul? Betul lah. Okay. Thank you. Here, it don't have to be exactly like apa yang saya tulis kat sini. Tidak, asalkan jawapan dia menyampaikan maksud yang sama, kita terima. Ini adalah jawapan skema. Takkanlah saya nak tulis all the possible answers kan. Kita letak saja satu jawapan yang umum. Tetapi kalau ada any jawapan yang sama maksud, yang sama ayat, yang ada cerita pasal movement of water molecule, ada talk about permeable membrane pun kita terimalah. Asalkan ada all these perkataan yang membawa maksud yang sama. It doesn't have to be exactly. Just kalau sama-sama menyampaikan maksud yang sama, kena dengan all the komponen yang perlu, kita terima. Faham Okay, thank you. Okay. Saya teruskan dulu. State 3 differences between passive and active transport. Okay, bila kata passive and active transport, satu saja yang ni salah susun. Awak tengok aturan soalan itu. Dia start dengan passive and dia eventually habis dengan active. So maksudnya awak jawab passive dulu, baru awak jawab passive. Okay, jadi again anak-anakku, last week saya dah bagi tips. Bila kata differences, perkataan tengah ini kita kena letak apa? Ada 3 perkataan yang boleh digunakan. Yang pertama,
But. Whereas. Yes. While. But. Whereas. Dan lagi satu. While. 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 Awak pilihlah yang mana satu. Saya suka whereas ni sebab dia macam berpintal sikit lidah nak sebutkan whereas. Gitu. So bolehlah awak guna yang mana-mana. So mari kita tengok cara contoh jawabnya. Bila kita kata differences, you have to say lah. First, you compare passive dulu. Yang ni terbalik nanti saya akan betulkan. Kalau tak betulkan pun awak boleh nampak lah. Okay. First, movement passive transport. Dia melibatkan movement of molecule. Passive transport involve. Okay, ada perkataan yang senang nak guna lah. Passive transport involves movement of molecule from region of higher concentration to a region of lower concentration. But inactive transport, it involves the movement of molecule from region of lower concentration to a region of higher concentration. Kalau betul comparison ini baru satu markah. Next, passive transport, it does not involve ataupun it does not involve energy, does not require energy. But active transport involve energy or require energy or require ATP pun kita terima. Betul comparison satu markah. Bila kata passive transport pula, in term of dia punya siapakah yang melakukannya, dia akan melibatkan channel and carrier protein. Whereas active transport involve channel protein only. Yang ini adalah extra yang awak boleh letak lah. Selain daripada itu, ada jawapan lain nak didiskuskan? Kalau tidak ada tak apa, awak boleh je tuliskan di semua lah. Yang ini actually macam kurang tepat lah. Carrier. Oh shit. Tapi semua tahu kan cara macam mana nak compare and contrast, kena ingat guna perkataan yang ini. Tetapi untuk latihan saya benarkan awak buat kotak macam ini sebab kita nak jadikan latihan itu revision. Sekadar untuk revision tak apa, tetapi make sure bila awak buat tu awak tahu actually exam awak kena jawab ayat penuh. Dan habis satu ayat titik, tak payahlah nak sambung lagi. Okay, penat nanti. Boleh Hana? Aduh, baru satu soalan ni. Boleh sir. Ianya. Kalau active transport bukan carrier protein kah? Kan, saya pun rasa carrier kan? Betul. Yang ni salah active transport ni involve carrier protein. Sebab kita ada ni kan sodium potassium pump, itu adalah carrier lah. Jadi ini melibatkan carrier protein. Yang passive transport involve dua-dua, channel ataupun carrier protein. Thank you. Saya Yang ni tukar, ya sayang. Okay sir. Kalau saya jawab passive transport have 3 types which are simple division, facilitated division and osmosis, while active transport have 2 types which are bulk transport and sodium potassium pump. Boleh kasih? Okay, in term of kita kata dia punya classification kan, dia agak kurang tepat sebab soalan ni bila kata 3 differences between passive and active, kita basically refer kepada dia punya mechanism, you know, more kepada okay yang ni ada apa, yang ni tak ada apa, how can be compared. Kita tak compare dia punya types ataupun classification sebab actually it beyond that. Actually apa yang kita belajar ni yang dah simplified tapi ada lagi banyak jenis. Okay, kita tak boleh nak kata macam tu lah. Kita kena compare in term of dia punya mechanism, dia punya proses itu. Okay, kita tak boleh kata dia punya kelas lah. Okay, itu memang kita tak boleh nak terima. Kita hanya compare in term of mechanism dan juga dia punya proses sahaja. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you for asking sangat bagus soalan. Okay. Any more questions? So, Ya sayang. okay, saya nak tanya, bolehkah saya tulis passive transport involve lipid soluble and uncharged molecules, while active transport involve ions, large particles and complex sugar? Faham? Okay, thank you. Dia macam tepat. Kalau saya maybe sebagi betul, tetapi sebab dalam pasif itu dia kan ada 3 jenis kan. Satu yang simple, satu yang facilitated, satu yang osmosis kan.
Kalau Tan Zhong Hong kata yang ni melibatkan lipid, yang ni melibatkan ions, dia agak kurang tepat sebab dalam passive transport itu juga ada melibatkan ions, iaitu facilitated diffusion. Okey, sebab ini melibatkan ion juga, tetapi daripada from higher concentration of ion to a region with a lower concentration of ion. Ini adalah facilitated from higher to lower. Tapi dalam aktif pun ada melibatkan ion, which is daripada cumanya dia terbalik daripada lower concentration of ion to the higher concentration of ion. Tetapi dia still adalah charged molecule. Terbalik. Dia adalah charged molecule. Jadi in term of we compare that, dia macam tak tepat sangat sebab Tan hanya compare yang basically simple diffusion dengan the active transport in general. Tetapi Tan dia tidak tengok yang this one, facilitated diffusion. Jadi kita tak boleh nak compare about that sangat sebab dalam passive transport ada juga ion tetapi from a region of higher to lower concentration of ion. Faham Faham, thank you sir. Welcome. Any more question? Ya Allah, Tamilah kan ni. Kalau tadi saya teruskan. Ya sayang, Fuyin. Mau tanya kalau macam contoh saya jawab transport molecules follow concentration gradient dengan transport molecules against concentration gradient, terms tu boleh gunakan? Ya, you nak kata against ataupun down concentration gradient ke? Satu saya guna follow concentration gradient, yang satu lagi against concentration gradient. Boleh kita guna itu, cuma follow itu kita usually kata down concentration gradient. Ni nampak ni. Movement of molecule down concentration gradient. Yang ni against tu betul. Dia follow tu kita tukar kepada down concentration gradient. Okay, sebab dia kita assume dia daripada macam ni lah yang saya lukis hari tu. Ada bukit, ada bola. Bila kata down concentration gradient means dia turun macam ni saja. Dia down, dia tak follow. Kalau follow tu maksudnya if let's say flat, bola tu follow saja macam ni. So dia kurang tepat. Dia actually turun. So that's why kita guna perkataan down instead of follow. Okay? Boleh Fui? Okay sir, thank you. Okay, welcome. Sir, Ya sayang. Kalau saya tulis passive transport does not involve the formation of vesicle or vacuole, while active transport involve the formation of vesicle or vacuole, boleh? Saya rasa yang tu boleh lah sebab dia tidak melibatkan bulk transport kan. Yang tu boleh comparison. Tetapi kalau untuk skema jawapan, ni skema jawapan kan. Kalau untuk exam awak utamakan jawapan yang saya berikan inilah, ini lebih jelas in term of mechanism dia. Okay? Okay, thank you sir. Thank you. I have to continue sebab masa mencemburui saya. Yang cute ini. Ya Allah, baru soalan berapa ni? Satu soalan. Okay, next kita go faster. Figure 6 shows the movement of molecule across the membrane. Proses M, you boleh nampak proses M ini dia masuk ke dalam sel. Proses M pun dia masuk ke dalam sel. Tapi you boleh nampak ada perbezaan in term of daripada gambar itu sini awak boleh nampak again sebelum jawab soalan, perhati gambar dahulu. You tengok, cuba faham. Kalau you boleh faham gambar, you memang dapat the concept. Okay? You tengok proses M ni ada melibatkan D. D ni Allah, gambarnya gemuknya. Maksudnya D ni adalah solid particle ataupun organism. D tu gemuk. Lepas tu pula ada formation of this. Ada formation of vacuole. M ni pula dia macam melibatkan bintik-bintik-bintik. Oh, ini mesti soluble. Ataupun dissolve. Okay, ini adalah cara saya jawab soalan. Tengok gambar dulu. D ni macam gemuk je, besar je. Oh, ni mesti solid. Yang M ni pula melibatkan macam bintik-bintik. Oh, ini mesti soluble ataupun dissolve. Bla 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 bla, barulah awak tengok yang lain. Lepas tu awak tengok A pula. A ni macam Golgi sebab dia separate. Tulislah. Terus tulis saja dulu. Tak payah nak tengok soalan. Ini adalah cara untuk awak faham Bahawa tengok bila awak faham, awak fahami soalan, awak dapat dia topik. Ini adalah
memang teori pembelajaran awak analyze. Bila awak analyze, you dapat the rest tu memang kacang lah. C ni tak lain tak bukan mitokondria lah, double membrane. B ini dekat dengan nukleus, so this one adalah bintik-bintik pula tu rough ER. Lepas tu barulah awak jawab soalan. Name the process M and N. Okay, bila kata M itu dia adalah satu saja proses yang kita belajar melibatkan engulfment of solid particle iaitu phagocytosis. N itu tak lain tak bukan adalah pinocytosis sebab melibatkan dissolve soluble. Phago itu from the word. Phago itu maksudnya makan. Kalau phago tu makan, pino ini ibaratnya minum. Minum apa? Awak minum burger ke? Awak makan burger kan? Awak tak minum burger. Bila kata minum maksudnya you minum soluble. You minum solution ataupun you minum solubilized solution ataupun you minum dissolving lah. Okay, that's why dia kata cell drink untuk pinocytosis. Give two differences between process M and N. Again, kalau awak student yang tahu cara menjawab soalan, awak akan tukar dekat sini. M, phago. N, pino. Sebab awak ada masa ke awak tengok give two differences between process M and N, awak nak 23 kali lah nak tengok soalan A. Jawapan awak yang awak tulis dekat A ni. Tak ada masa Exam memang tak ada masa. Memang tak cukup masa. Serius bro, tak tipu. Awak terus tukar dekat sini. Dia adalah phagocytosis, and then after that awak terus je lah compare saja. Untuk latihan awak dibenarkan buat ini, tetapi ingat bila dalam exam sila tulis ayat penuh. Awak nak buat point dalam ketika tutorial pun boleh. Awak boleh buat, saya okey saja, tapi make sure awak tahu dalam exam awak tulis ayat penuh. Again, bila differences ada 3 perkataan yang saya suruh guna, iaitu But, where, why. But, where, as dan juga while. Good. So awak compare lah M. M is when a material taken is large ataupun involve the engulfment of large particle, bacteria, solid substance. Bolehlah asalkan ada perkataan, any of these perkataan kita terima. Bakteria pun boleh lah. Then N pula involve the intake of liquid ataupun solute, dissolved material. Betul comparison, 1 markah. Next comparison, you boleh cakap M ini involve formation of vacuole ataupun food vacuole pun boleh Okay, apa nama food vacuole untuk proses phagocytosis ni? Ada satu nama yang spesifik. Phagosome, pandai. Okay, involve formation of phagosome. Kalau awak tulis phagosome pun kita terima. Memang kita akan, kalau search macam, bagusnya budak ni, mesti lecturer dia ajar detail. Tiba. Sebab dalam syllabus kita tak kata phagosome kita kata food vacuole. Tapi if you write phagosome pun kita terima. And then untuk this one, N involve formation of small vesicle. Okay, betul comparison, 1 markah. And then M, material are digested and absorbed into cytoplasm. Okay, sama juga macam dia kena digested dulu, baru dia absorb ataupun remove from cytoplasm. Kalau N pula, dia terus directly absorb into cytoplasm. Dia tidak melibatkan lysosome. Okey, kalau yang M ini dia melibatkan lysosome, melibatkan digestive enzyme. Macam awak makan burger ke, awak makan pizza ke kan? Awak makan tu terus diabsorb dalam usus ke? Tidak Dalam perut awak kena ada digestive enzyme dulu, digest dulu baru absorb dalam small intestine. Jadi involve lysosome ataupun formation of phagolysosome pun kita terima. N pula does not involve lysosome. Ibaratnya awak minum, memang kita minum. Actually bila awak minum minum air itu memang terus diabsorb. Tak perlu pun nak didigest ke apa, tidak Macam like say I drink collagen ke kan, I minum collagen pagi. Dia memang directly absorb in 30 minutes terus absorb. Sebab dia tidak ada melalui asid-asid inilah. Okay, any jawapan yang berkaitan kita terima. Faham Hana?
Ini adalah nota yang bagus. I like bincang pasir. Sebab ada banyak benda yang kita boleh tunjuk. Yang ni awak boleh tambah dalam nota. Okey, nanti sebagi pun jadikan ini sebagai nota. Cuma jangan bagi kelas lain sebab ini adalah sulit. Tapi yelah, saya kalau demi student saya memang berhabislah. Saya boleh Tapi awak jangan katakan saya lah. Okay. Now, kita tengok soalan C. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh, sir. Jangan penat-penatnya. Saya pun penat tapi saya mampu. Kita bersama-sama boleh. Next, kita tengok soalan state the function of organelles A. Yang ni memang, ni adalah memang soalan PSPM. Dia tidak akan directly awak minta state the function of Golgi. And then rough endoplasmic reticulum. And then mitochondria. Tidak. Dia akan bagi awak abjad ini. Lepas tu dia nak awak tengok atas, awak teka, baru awak jawab. Itu adalah cara PSPM. Kalau tutorial, dia bagi soalan direct je kan. Untuk PSPM tidak. Kita memang, dia bagi awak tengok, awak analyse, baru awak fikir jawapan. Jadi again, kalau awak jadi student kelas saya, Syazlan, awak buat macam ni, awak tak tukar memang dalam kelas. Kalau saya nampak, saya ketuk jari awak. Memang saya ketuk. Banyak kali saya cakap, tapi awak belum lagi lah. Okay, awak kena tukar. A ni awak terus tulis organelle A itu adalah Golgi. B itu adalah rough endoplasmic reticulum. C itu adalah mitochondria. Bila awak tulis macam ni, awak dah tak perlu pun nak tengok kat gambar atas ni 10 juta kali. Tak payah. Ini adalah teknik soalan yang sangat berkesan. Awak tengok sekali, awak terus tulis, lepas tu awak fokus saja kepada soalan. Okay. Setelah A itu apa? Golgi, modifying, packaging, sorting and transport protein outside the cell pun boleh, tambah sini. Okay. And then B, rough ER, dia adalah site for protein synthesis. Site and transport protein to Golgi atau body apparatus, satu markah. C itu adalah site for ATP synthesis pun boleh, satu markah. Site for cellular respiration pun boleh. Basically adalah sama lah ni. Dengan adanya cellular respiration itu barulah ada ATP. Yang ini kita akan belajar pada chapter 6. Chapter 5 SEM Harapan. Yang ni kita fokus pada SEM Harapan. Boleh buat cara ini, awak tukar dulu. A itu apa bendanya supaya awak tak payah nak 10 kali tengok atas. Boleh Boleh, sir. Boleh. Can a plant? Boleh, sir. Good. Next soalan. Can this cell undergo endocytosis? State your reason. Ini soalan yang kita katakan higher order thinking question sikit. Hot. Bukan hot macam saya. Tidak. Ini adalah higher order thinking. Dia nak, tiba dia tanya, can a plant cell undergo endocytosis? Tidak. Okay, ini sel ini apa awak agak-agak? Animal ke plant cell? Animal cell. Animal cell. Animal. Kenapa dia animal cell? Does not have cell wall. No cell wall. No vacuole. Good. No cell wall ataupun cell wall is absent pun boleh mana-mana. Okay. So, kalau dia disebabkan dia tidak ada cell wall lah, dia boleh undergo endocytosis. Dia boleh ada dia boleh ada dia ada pseudopodium, dia ada tangan. Jari yang mencengkam, dia ada all this unjuran of plasma membrane. But then untuk plant cell wall, plasma membrane dia berada di bawah cell wall, berada tertutup oleh dinding-dinding. Jadi boleh ke ada pseudopodium? Tak boleh. Jadi jawapannya adalah, can a plant cell undergo endocytosis? No. Kenapa? Sebab ada? Ada cell wall. Sebab ada cell wall. Itu je jawapannya. Tak perlu pun awak fikir jauh. Kerana Tuhan ciptakan plant dengan a range of beta cellulose. Tak payah Dia cakap saja have plant cell wall. Settle. Habis. Itu saja. Kalau saya jawab, it is because endocytosis is found only in animal cells. Adakah boleh maksud awak? It is because sebab endocytosis cuma
found berlaku only di in the animal cell. Saya jawab BI juga lah. Okay, sekejap Alright, thank you. Faham? Okay. Rosalinda kata no, because endocytosis occur in animal cell. Dia macam betul tetapi dia tidak menjawab soalan sebab kita refer state your reason. In this case dia kata state your reason. Allah, mana pula ni? Dia kata state your reason kenapa yang plant cell itu tidak undergo endocytosis. Dia macam ibarat nak elak jawab soalan yang tepat. No, because dia hanya berlaku dalam animal cell. Yelah, kenapa? Kenapa dia berlaku? Kenapa plant itu tak lakukan endocytosis? Faham tak maksud saya macam mana? Kita macam, okay, plant ni undergo endocytosis ke? Tak. Tak. Kenapa? Sebab dia berlaku dekat dalam, hanya berlaku dalam animal cell. Yelah, kenapa? Macam tu, you know, that kind of explanation that I can give kenapa you cannot answer that. Sebab dia nak refer kepada plant cell itu sendiri. Dia bukan nak awak avoid jawab the question dengan bagi jawapan yang refer kepada jawapan lain. Macam tu. Cannot lah. Okay, untuk this case tak boleh sebab kita nak cerita apa yang ada dalam plant cell itu yang menyebabkan dia tidak boleh undergo endocytosis. Clear, Rosalinda? Yes, sir. Thank you. Welcome. Good question. I like. Semakin lama semakin berani tanya soalan. Bagus What will happen to D after it enters the cell? D ni apa? Mari kita tengok balik. Shit. Sorry. Dia boleh cincang. D tu adalah let's say bacteria. What happened to the D after enter the cell? Okay, now you tengok tukar balik D ni. D ni adalah bacteria ataupun solid particle. What happened to the bacteria ataupun solid particle after it enters the cell? First, bila sahaja let's say ni adalah plasma membrane and then adanya di pseudopodium. Let's say this one adalah the solid particle. Bila adanya di solid particle engulf, this plasma membrane dia akan bertemu, dia akan tutup. First akan adanya formation of food vacuole. Food vacuole ini nama lain dia apa sayangku? Phagosome. First adanya formation of phagosome. Formation of food vacuole ataupun phagosome which then fuse with lysosome. Okay. Bila dah ada phagosome ni, okay, yang ni kita kena digest. We have to digest the solid particle. Maka akan adalah satu organelle yang mempunyai all these hydrolytic enzyme yang dipanggil lysosome. Lysosome plus dengan phagosome, dia akan form di satu vacuole yang dipanggil apanya? Phagolysosome. Good. Adanya formation of phagolysosome. Okay. After that, teruslah this solid particle digested and dia akan absorb di dalam cytoplasm ataupun dia akan dikeluarkan melalui proses apa? Kalau ini adalah endocytosis, this dikeluarkan ini melalui proses Exocytosis. Kita berak lah, dah makan awak berak kan? Melainkan awak ada masalah, awak makan, awak berak seminggu sekali. Bahaya takut. Jangan macam tu. Okay. Cuba juga berak hari-hari makanlah buah ke apa. Formation of phagosome which then fuses with lysosome to be digested. Ini adalah macam mana cara kita nak jawab soalan dengan ringkas. Awak guna perkataan macam ni. Which then pun boleh, after that pun boleh, which after that fuse with lysosome to be digested. Titik, settle. Ini jawapan skema yang first pun betul. Ini jawapan yang I buat. Ini jawapan yang saya tulis lah. Formation of phagosome which fuses with lysosome to form phagolysosome for intracellular digestion pun boleh terima. Ini adalah jawapan student first class degree. Tiba. Taklah, ini saja saya tulis supaya nak menunjukkan ini adalah ayat yang sangat proper lah. Formation of phagosome which fuses with lysosome untuk form apa? To form lysosome untuk apa? For intracellular digestion pun kita terima. Asal ada perkataan
digested, intracellular digestion pun kita terima. Okey tak? Awak boleh pilih mana-mana Dengar? Faham? Faham, sir. Faham, sir. Are you all with me? Yes. Yes, sir. Okay, kita alright. So kita pergi question 7 ni. Allah, sedihnya. Kita pergi question 7 ni laju-laju, nanti kita rehat sekejap lah. Yang ni pun sama je macam tadi. Name the sebelum jawab soalan sayangku, again I tak perlu nak 10 kali ulang. Awak terus tu awak tengok tengok gambar, awak terus analyze dulu. A ni apa? Plasma membrane. Ni PM ni bukan Muhyiddin bukan yang ini adalah plasma membrane, bukan Prime Minister. X ni awak tengok dia macam tebal sikit. Ni adalah solid particle ataupun bakteria pun boleh. Z ini adalah soluble, dia macam titik-titik, so dia adalah soluble ataupun dissolve. And then Y ni macam tak apalah, tak faham Y tu tak apa, tengok lagi. Then ada lysosome, dia dah bagi clue dah ni lysosome. And then B ni rough endoplasmic reticulum sebab dia dekat dengan nukleus and dia macam kasar-kasar sikit. Sini pula dia separated from the nucleus, jadi ni adalah Golgi body. Okay, macam tu cara kita jawab soalan. Kalau awak tengok soalan kertas soalan PSPM memang macam ni lah rupanya Barangnya tidak adalah. Macam ni lah rupanya how I answer my PSPM pada tahun 2014-2015 Name the structure A and C, terus awak terus tulislah. A itu adalah plasma membrane. C itu adalah Golgi apparatus. C tukar sini C. C itu adalah Golgi apparatus. State one function of B. B itu apa? Rough endoplasmic reticulum, site for protein synthesis ataupun transport primary protein to Golgi apparatus pun kita terima lah, mana-mana akan kita terima. Pada dua function. First, the synthesis, tempat di mana protein itu dihasilkan. Yang kedua, protein iaitu dalam bentuk primary itu dia akan hantar ke Golgi apparatus, Golgi body untuk diproses lah. What are the process that takes place at XYZ? X ni you boleh nampak melibatkan solid particle. Jadi ini phago ke pinocytosis? Phago. Good. Phagocytosis. Z itu adalah Z tu adalah exocytosis. Maafkan saja anak-anak. Saya tak perasan adanya direction ni. Ada anak panah ni. Inilah nampak ni ada anak panah. Tengok gambar elok-elok, saya pun sedih tersalah Ini adalah Z tu adalah exocytosis sebab dia dah makan, dia berak Ini adalah exocytosis. From the word perkataan exo itu adalah exit, keluar. Okay? Bukan exo tu, exo yang SM pound tu, tidak Ini adalah exocytosis. Y itu adalah proses intracellular digestion. Awak jangan kata digestion saja salah Ada yang tulis digestion saja ke? Kalau ada, mengaku sekarang. Ada. Kan? Ada, sir. Ada, sir. Dia adalah intracellular. Kenapa? Kenapa dia panggil intracellular? Sebab? Dalam sel. Good, pandai. Intra maksudnya dalam sel lah. Intra, dalam sel itu maksudnya dalam. Intracellular, dia berlaku di dalam sel. Dia tak berlaku dalam perut. That's why kita kata intracellular digestion from the word intracellular. Identify the cell in figure 8 and state the reasons for your answer. Ada dua type of cell, animal and plant cell. So ini adalah animal ke plant? Animal. Kenapa? Because? Tidak. Cell wall. Tiada cell wall. Pandai. Lagi? Dia ada apa? Ni. It has lysosome. Lagi satu yang membuktikan dia adalah animal cell sebab apa ni? Ada proses X ni. Sebab adanya proses apa ni? Yes, adanya endocytosis. Plant cell ada exocytosis juga. Plant cell ada exocytosis tapi dia tidak ada endocytosis. Okay, clear Sir. Ya sayang. Kalau yang C, X tu saya tulis endocytosis. Boleh lah. Oh, boleh juga. Okay.
Next. Faham semua? Ini jawapan dia. Kenapa animal cell? Sebab dia tidak ada cell wall, satu markah. Dia ada lysosom, satu markah. It does not has, it undergoes endocytosis pun, satu markah. And plant cell, dia undergo exocytosis tapi dia tidak undergo endocytosis. Kalau dia tidak undergo exocytosis, macam mana cell wall itu nak dihasilkan? Okay. Why do the cells become specialized during development? Ini adalah kenapa sel dia become a different type of cell ketika development. Because awak kena faham saya dah bagi, saya dah explain konsep of stem cell kan. Stem cell itu, saya dah explain ke? Oh, saya dah explain last week. Stem cell itu ibarat dia adalah satu sel yang dia tidak ada pengkhususan. Dia general. Only after that dia akan divide. Satu dia akan become stem cell. Another one dia akan become this progenitor cell. Progenitor cell ni dia dah berubah sikit. After that daripada progenitor ini dia akan divide lagi, dia akan specialize kepada all these different cell. Dia boleh jadi let's say skin cell, ni adalah skin cell Dia boleh jadi intestinal cell. Dia boleh jadi ciliated cell dan macam-macam. This process yang membentuk kepada these different cells dipanggil specialization. Kita khususkan ataupun dipanggil juga differentiation, pembezaan. Samalah ni. Okay. Kenapa? Kenapa adanya specialization? Because kita nak form, first thing we want to form different structure. Let's say lah kita ada this ciliated columnar epithelium, kita nak form what? We want to form respiratory structure. Respiratory structure. Then kenapa kita form this microvilli cells? Because kita nak form intestinal structure. Bila ada structure, barulah kita akan carry out function. Bila ada respiratory structure, maksudnya kita nak form respiration. Kita nak form inhalation dan sebagainya. Ini adalah function. Daripada structure akan ada function. Kenapa kita nak form intestinal structure? Because kita nak ada absorption. Ini juga adalah function. Jadi kenapa adanya all this specialization and differentiation? Because in multicellular organism, kita nak form, we want to form a specific structure. This is to form a specific structure. Awak tak tulis yang panjang ni pun tak apalah. Awak tulis saja to form specific structure pun kita terima. Why? In order to carry out specific function which enable them to conduct specific function. Kalau saya tulis to conduct specific function pun saya terimalah. Saya lagi suka jawapan yang pendek and tepat. To form specific structure in multicellular organism which then conduct specific function. Dapatlah 2 markah. Okay? Faham tak yang ni? Yang saya explain ini? Faham sir. Allah, bunyi kucing. Okay, inilah dia cerita mengenai stem cell lah. Yang ni memang tak ada dalam syllabus tapi saya explain sebab yang ni saya belajar masa degree lah. Satu sem saya belajar pasal stem cell. Jadi saya nak cerita saja yang peringkat mudah lah. Okay. Dari mana datangnya sel dalam darah awak? Erythrocyte, leukocyte, macrophages, platelets, dendritic cell, whatever lah you found in your blood cell. Daripada mana asalnya? Asalnya daripada awak punya, mana location dia? Dekat mana? Bone. Bone mana? Bone marrow, tulang sumsum ni. Awak ambil tangan awak potong, then dah berdarah tu awak belah lagi tangan ni, you tengok tulang awak dari tengah tu warna merah. Itulah asal usul awak punya all the blood cell. Adanya hematopoietic stem cell. You tak payah tahu lah nama penuh dia, tapi awak tahu stem cell itu berada dalam bone marrow, dia akan give rise to all the different cells in your blood lah. Okay, ini adalah jawapan dia. Tolong ini letak saya tahu ini ramai yang salah. Jadi tolong tulis sebab dia boleh tanya balik dalam PSPM. Okay.
Alright, kita rehat dalam tempoh 2 ke 3 minit untuk explain yang soalan seterusnya. Jangan leave ya. Okay, take a rest. Bolehlah minum-minum. Aduh, pengsannya. Sambil itu ada apa-apa nak tanya ke? Nak tanya benda lain pun boleh. Hebat. Sekejap
Okey, kita teruskan. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ini adalah soalan yang glamour. That's why chapter 2 ni dia panjang tau. Especially this part yang cell transport tu dia boleh tanya macam-macam. Okay. Kalau you boleh tengok soalan yang pertama yang 9A ni. It shows a U-tube. Bukan a U-tube yang kita tengok tu. Bentuk tube ni bentuk U. Containing sucrose solution with different molarities. Dia kata molarities. Apa nama lain bagi molar? Concentration. Good. Different concentration. Selain daripada concentration, kita juga guna perkataan molarities. Yang ni you akan belajar lebih lanjut lah. Especially kalau kelas 37 ke 39 you belajar dengan Miss Shakila lah nanti. Okay, ada with different molarities. Ni maksudnya different concentration at atmospheric pressure. Okay, solution P is 2 molar sucrose solution while Q is 5 molar. Jadi, mana P mana Q awak tengok gambar rajak, awak terus tulis solution P ni 2 molar. Solution Q ini 5 molar. Okay, yang mana ada higher concentration? P ke Q? P. P ada higher concentration. Oh, Q. Then Q. Q. Terbalik. Q ada higher concentration than P. P ni ada lower concentration. Jadi senang cerita, ini kalau sebelum saya jawab, ada higher concentration ni lower concentration. Maksudnya sekarang, in term of tonicity. Kalau kata tonicity, ada 3 saja yang perkataan yang kita belajar. Yang pertama adalah hypertonic. Yang kedua hypotonic. Yang ketiga isotonic. Kalau kata hypotonic, kenapa dia hypertonic? Hyper maksudnya banyak ataupun melampau. Jadi dia ada higher concentration of solute. Bila kata ada higher concentration of solute, what can we say about the water potential? Low ke high water potential? Low. Low water potential. Dia terbalik Kalau hypertonic, dia ada high concentration of solute. Banyak solute. Bila banyak solute, air itu ramai yang dia pegang. Jadi kuranglah air yang boleh bergerak bebas. Jadi in term of water potential, dia ada low water potential. Kalau hypotonic, maksudnya concentration of solute dia terbalik lah. Kalau hypotonic concentration of solute dia adalah kurang, solute itu adalah bahan larut bukan solvent. Solvent tu air. Solute itu dia punya concentration dia kurang. Bila kurang, jadi what can we say about water potential? Rendah ke tinggi? Tinggi. Tinggi. Gunung Kinabalu. Kan? Tinggi water potential. Sebabkan kurang solid, kurang partikel yang boleh pegang air, molekul air. Jadi banyak molekul air yang boleh bergerak bebas. Dia ada higher potensi untuk bergerak to live from one solution to another solution. Jadi dia ada higher water potential. Bila kata ISO, maksudnya concentration of solute tu dia sama dengan another solution. So dia tidak ada beza lah. Okay, dia sama. Now kita nak tengok solution Q ini dia ada higher concentration. Jadi in term of water potential, you rasa yang mana? Dia tinggi ke rendah water potential dia? Rendah. Rendah water potential. Manakala solution P ni dia ada lower concentration but then dia ada higher water potential. Jadi kalau kita tengok ni kita lebih lanjut lah. Jadi air kalau kita tengok air saja, air akan lift dari mana ke mana? P ke Q?
From Dari P to Q. Dia akan pergi P ke Q. Jadi bila I leave P ke Q, apa akan berlaku dekat volume of P ni? Makin tinggi ke makin kurang? Kurang. Makin kurang. Let's say sampai sini saja. Ni je volume dia. Tetapi Q ni makin lama makin tinggilah. Dia akan terbalik. Lalu kita tengok which solution is hypertonic? Solution Q. Okay, nampak? Bila kita analyse macam ni, mesti akan ada soalan yang kita pentingnya awak analyse, buat analisis, baru awak jawab soalan. Okay, bila macam tu awak memang automatik senang biologi ni dalam tangan saja bila awak buat macam ni lah. Okay, tapi untuk awak sampai level ni awak kena faham dulu konsep semua ni baru awak boleh buat analisis lah. Kalau tak dia tak sampai. Solution Q is hypertonic. Which solution has higher water potential? Nampak? Tak pasal-pasal kita dah ada dah ni. Semua nota yang kita tulis tepi ni tinggal masuk saja dalam jawapan. Jimat sangat masa. Which solution has higher water potential? Tak lain tak bukan solution P. Kenapa? Kenapa dia ada water potential? Higher water potential because it has lower solute concentration. Ingat, bila solute itu kuranglah yang dia pegang air. Jadi bila kurang pegang air, banyak molekul air yang tidak terpegang. Bila banyak lagi molekul air yang tidak terpegang, apa berlaku ialah boleh water itu move boleh move freely. But what happen kalau ada higher solute? Bila kata ada higher solute maksudnya banyak water molecule yang dipegang. Jadi bila banyak water molecule yang dipegang, kuranglah air yang boleh bergerak bebas, tak boleh nak berjimba, tak boleh. Jadi dia punya potensi untuk bergerak from one solution to another solution sangat-sangat rendah. Sebab dia nak bergerak dalam kawasan dia pun punyalah seksa. Faham konsep water potential tonicity ni? Faham. Faham good. Kalau ada yang tak faham nanti boleh PM belakang. Baba. Okay. What happens to the level of solution P after a few minutes? Nampaklah. Kita boleh kata P ni dia volume dia semakin berkurang sebab because I lift from P kepada Q. It has lower solute concentration. Kenapa? Dia tanya kenapa pula makin kurang? Jadi awak jawablah because water diffuses into solution Q by osmosis. Okay? Awak kena nak jawab penuh pun boleh. It has lower solute concentration ataupun it has higher water potential. Pilih salah satu. It has higher water potential. Kalau saya ambil yang ni lah. Saya lagi suka yang ni. Decreases because solution P has higher water potential. Thus water diffuses into solution Q by osmosis. Bila kata pasal air, awak kena cakap this region has higher water potential. Okay, awak kena cakap this region has higher water potential. Satu, you have to talk about the punya water potential. Cakap movement dia daripada mana? Water diffuse from this to this. Cara apa? By osmosis. Kalau saya cakap by facilitated diffusion, betul ke salah? Salah. Sebab kita cerita pasal air. Bila kata air, hanya cerita pasal osmosis. So ada tiga benda when we talk about water. First, you kena cakap dia punya potential. Bukan middle finger Kita kena cakap pasal dia punya water potential. Kemudian you kena cakap movement dia dari mana ke mana. Tapi you kena cakap diffuses. Bukan move. Kalau tak erti sangat baru tak move. Tapi kita tengoklah kalau boleh terima atau tidak. Last one kita cakap pasal dia punya cara which is osmosis. Clear Clear. Yes, sir. Next you tengok soalan B. Yang ni sangat konsep dia itu je ulang-ulang saja. You faham konsep water potential, settle. That's why I go into very detail untuk this topic. I explain lebih-lebih lah supaya awak betul-betul faham. Okay. Figure B shows the adjacent plant cell A and B. Dia dah kata plant cell. Baca soalan yang anak-anak. Kadang-kadang saya pun sendiri tersalah. Dia kata plant cell. Dia kata plant cell dia ada cell wall lah. Cell A and B. Dia dah bagi solute and pressure potential. Now awak hanya letak saja. Calculate the water potential of in cell B.
Dia tengok dia dah bagi, dia minta awak calculate dia water potential in cell B. Ingat tulis dulu formula satu markah. Sebab dalam LO memang dia minta awak tahu dia punya formula. Next, awak letaklah. In this case, dia menggunakan unit megapascal. Awak jangan sesuka hati awak tukar kilopascal. Dalam silibus kita belajar kilopascal. Tapi kalau unit dia dah bagi megapascal, awak janganlah memandai-mandai tukar KPA salah. Awak kena guna unit yang diberikan. So awak tulis dulu dia punya formula, baru awak substitute the value with unit. Jangan tak letak unit. After that baru awak akan dapat dia punya water potential, which is negative 5 megapascal. Ada yang masih tak reti ke nak kira? Ini sangat simple maths. Saya yang tak pandai maths pun boleh masukkan saja. Okay, dapat negative 5 MPa. Now you tengok cell B. Cell B adalah negative 5 megapascal. Negative 5 megapascal. Cell A. Cell A berapa dia punya water potential? Berapa sel A punya negatif? 10. 10 ke 20? Negatif 20? 20. 10. 10 ke 20? 10. Okay. Yang 20, kenapa 20? Sabar, saya jawab 20 tadi. Bagi justification. Kenapa? Sudah. Jawablah. Tadi ada jawab 20. Kenapa negatif 20? Kalau siapa tak jawab, saya suruh buat 3 essay. Cepat. Saya salah nampak, sir. Okay. Salah nampak, sir. Apa yang salah nampak? Cakap sekarang. Itu water potential untuk keseluruhan sel A, bukan water potential untuk solute. Yang negatif 10 atas tu. Bukan pressure kan? Nampak ni? Sir. Nampak sini? Aku geram je budak ni. Nampak ni? Dia dah bagi water potential. Water potential ni yang senduk pula. Garpu ni. Dia kata water potential dia macam ni. Kalau dia letak macam ni, ini pressure potential. Tambah, ni adalah solute. Sekarang ni dia ada letak P ke dekat sini? Tak kan? Betul tak? Jadi dia dah bagi siap-siap bahawa ini adalah, nampak ni, dia dah bagi siap-siap ini adalah negatif 10. Selamat je tak tanya what is the value of water potential untuk sel A. Kalau awak letak negatif 20 kan dah salah. Padahal dia dah siap-siap dah bagi jawapan dekat sini. Dia sahaja je nak buat awak confused. Jadi sel A punya water potential adalah negatif 10 megapascal. Which one has a lower water potential, sel A ke sel B? Sel A ke sel B? Sel A. Sel A ada lower water potential. Jadi water akan move dari sel B ke sel A. Okay? Nampak? Senang saja. Semakin dia ke arah zero, ingat cara saya buat ni, teknik yang saya ajar, teknik garis. Awak buat kosong, awak buat positif 10, awak buat negatif 10. Semakin dia menjauhi zero, dia semakin more negatif. Semakin dia menghampiri zero, in term of negatif dengan zero, dia semakin positif. Okay. Clear Yang ni clear Hana? Clear, sir. Okay. Clear, sir. Clear, sir. Soalan 3 ni saya skip sebab saya dah bincangnya. So mak tak nak bincang lagi. Tengok soalan 10. Soalan 10 shows the transport mechanisms across plasma membrane. Okay, now you tengok dia dah bagi titik-titik ni, dia bagi different concentration actually. You boleh nampak this let's say mechanism satu ni amboi, dia terus je melepasi this plasma membrane. Lepas tu pula dia punya concentration tu daripada higher concentration to lower
concentration. Agak-agak ini passive ke active transport? Passive. Ini adalah passive. Passive ada 3 jenis. Which kind of passive? Simple. Simple diffusion. Sebab dia boleh melepasi dia plasma membrane macam tu saja. Ini adalah simple diffusion. Diffuse macam tu saja. Perlu kebantuan protein? Tidak. Tidak. Simple. Terus menembusi dia plasma membrane. Simple diffusion this one. How about this one? Mekanisme 2. Mekanisme 2 ni ada protein. Ada membantu. Dia dibantu. Tetapi dia masih from higher concentration to lower concentration kan? Jadi ini what kind of mechanism untuk passive transport? Facilitated dia dibantu. Okay, awak ingat cara awak ingat sebab awak ingat bantu awak nak dapat A. Maksudnya ni adalah facilitator, saya bantu awak. Facilitated diffusion. Okay, mechanism 3 ni pula. Macam bongok je. Mechanism 3 ni terbalik ni. Tak, betul. Mechanism 3 ni awak tengok daripada lower concentration to the higher concentration. Ni melampau ni. Bila awak nak masuk lift yang ramai orang, awak guna tenaga, awak tolak-tolak. Jadi mekanisme 3 ni adalah passive ke active transport? Active transport. Settle, awak isi now titik-titik, betul lah. Settle. Mechanism 2 involves a protein molecule. Kenapa? Give one function of this protein molecule. Okay. Kenapa dia jadikan protein molecule dan apakah function this protein molecule? Awak letaklah saja. Acts as a transporter boleh, carrier boleh, channel boleh to transport molecule through plasma membrane. Ini perkataan yang penting lah. Transporter, carrier ataupun channel. Tiga-tiga ni adalah benda yang berbeza tapi function dia sama saja. Kita nak bawa molekul masuk ke dalam sel through plasma membrane. Okay. If one characteristic of solid molecules that can be transported through mechanism 1. Bila kata mechanism 1, again ini adalah simple diffusion. Bila kata simple diffusion, ada 2 karakteristik yang ada 3 karakteristik of the molecule. Yang pertama, dia kena sangat-sangat kecil. It should be very small. Yang kedua, dia kena non-polar. Bila kata non-polar, maksudnya dia tidak ada charge. Lagi satu, apa yang kita boleh katakan? Lagi satu apa agak-agak simple. Satu lagi, karakteristik dia yang sama dengan fosfolipid ni. Apa? Lipid soluble. Kenapa dia lipid soluble? Kenapa dia lipid soluble? Sebab? Hydrophobic. Pandai. Sebab dia hydrophobic. Bila kata dia hydrophobic, dia fobia air, automatic dia adalah lipid soluble. Why the molecule is lipid soluble? Because it is hydrophobic. Awak tulislah mana-mana ini, kita akan tik dapat 1 markah. Contoh hydrophobic molecule, contoh small and non-polar, uncharged ini adalah gases. Oksigen, carbon dioxide itu tidak ada charge, so dia boleh pass through saja. Dia pun kecil. Kalau molekul yang hydrophobic, dia tak kecil, dia masih besar. Tetapi disebabkan dia tak suka air, that's why dia boleh tembus. Contohnya adalah awak punya hormon, sex hormon testosteron, awak punya estrogen, okay, progesteron, okay, itu semua lipid soluble. Dia tak perlu nak carrier, dia terus masuk ke dalam sel dan dia akan carry out dia function lah. Yang this hormone kita akan belajar dengan sangat detail, taklah detail sangat, dalam chapter 9 reproduction, my favorite chapter. Okay, clearnya ya sayangku. Oh my god, sikit lagi. Yang ni kan sudah explain 10 juta kali lah. Saya rasa yang ni saya boleh skip, nanti awak check sendiri. Hari ni saya tak nak, kalau boleh saya nak habiskan kelas pukul 12. 11 tu sampai 12 saja. Yang ni pun dah sama. Yang ni pun sudah bincang tadi. Tak apa kan, saya skip-skip sebab banyak soalan sama kan?
Perasan tak? Ya, boleh sir. Boleh, sir. Okay. Okay, soalan 19. Oh my god. Crying. Betul, soalan 19 shows a section of plasma membrane with sodium and potassium pump. Bila kata sodium potassium pump, dia adalah active ke passive transport sayang? Aktif. Active Aktif. Boy, marahnya. Okay, active transport. Okay, daripada gambar rajah ini, apa yang membuktikan dia aktif? Sebab ada ATP. Pandai. Sebab ada ATP, adanya energi. Ni kan? Sebab adanya ATP inilah buktinya dia adalah aktif. Kalau soalan tanya, what is the proof that this process is an active transport? You katalah the presence of ATP. Name the structure label D and the type of transport protein involved. D itu adalah transmembrane protein ataupun awak boleh kata transporter protein. Lagi satu perkataan lain yang saya ada cakap dalam email lecture yang kita tak guna dalam syllabus, tetapi dia merujuk kepada this protein untuk sodium potassium pump. Apa dia? Agak-agak apa? E. Start dengan E. Exchanger. Exchanger. Pandai. Exchanger. Dia exchange. Basically kenapa dia dipanggil exchanger? Sebab dia bawa keluar 3 sodium, 3 sodium. Tapi aku nak 2 potassium. Exchange lah. You ambil ni, I ambil ni. Dia macam sistem butter lah. You ambil 3, I ambil. So dia exchanger. Awal letak exchanger protein pun kita terima. Cuma ini adalah degree level lah. Ini adalah degree level. But if you put transmembrane boleh, carrier pun boleh. Jangan letak channel. Dia bukan channel. Apa beza carrier dengan channel? Kalau channel, ibaratnya this protein, you letak saja the molecule. Molecule tu lalu saja, macam tu saja. You letak dia tembus macam ni saja. Okay? Dia flow through saja. Allahu Akbar, Maha Besar. Okay, dia flow macam tu saja. Kalau carrier, dia masuk dalam tu, dia pegang dulu, lepas tu baru dia release. Dia carry it first, baru dia release. Kalau channel, masuk macam ni saja. Settle. Like this saja. Kalau carrier, dia masuk, dia pegang dulu, adanya binding site dekat dalam tu, baru dia release. Okay, faham? Faham sir. Transport protein pun boleh lah, exchanger pun boleh. Type of transport, active transport. Describe the transport shown in figure 19. Dia nak kata describe, tetapi markah dia 2 markah tadi. Ini masalah kalau buat structure. Ini adalah jawab, ini soalan esei ni sebenarnya yang dia ringkaskan kepada 2 markah. Jadi ini adalah jawapannya. They involve the movement of ions. Awak kena kata ions from a region of lower concentration to a region of high concentration, dan it requires energy in the form of ATP. Itu sahajalah. Basically dia nak awak describe secara general the process, the movement of ion substance from a region of low concentration to a region of high concentration against concentration gradient, samalah, requires energy in the form of ATP. That's why dia adalah active transport. Semua masih bertenaga ke ni? Semangat kita berhabis nak dapat A kan? Okay. Explain why the movement of sodium and potassium across cell membrane requires structure label D. Kenapa dia memerlukan transport? Kenapa dia memerlukan carrier? First reason adalah sodium and potassium. You kena tulis You tak boleh kata ion hydrophilic. Tidak. Awak tak boleh kata in general. Awak kena sebut dia lengkap-lengkap. Sodium and potassium. Potassium and sodium. Sebab dia dah bagi gambar sodium, dia dah bagi gambar potassium atas ni. Sekejap Dia dah bagi gambar dekat atas ni, dia dah bagi sodium and dia dah bagi potassium. Nampak ni, dia dah bagi siap-siap. Jadi awak kena make sure dalam jawapan pun awak tulis dia secara detail. Otherwise kita tak boleh nak terima lah.
And then first you have to say the characteristic of the sodium and potassium because it is hydrophilic substance ataupun senang charges lah. It charges molecule. Jadi kenapa dia memerlukan structure D? Boleh ke ion ni dia menembusi the plasma membrane macam tu saja? Tak boleh. Dia boleh ke melalui the hydrophobic tail? Tak boleh. Jadi jawapan seterusnya because hydrophobic tail, the hydrophobic region of plasma membrane, it repels the ion. Ataupun awak boleh kata it hydrophilic substance. You boleh juga kata it cannot simply diffuse. It cannot simply diffuse through melalui the phospholipid bilayer. Ni awak tulis It cannot simply diffuse through the phospholipid bilayer pun kita terimalah sama saja. That's why dia memerlukan the transport protein. Tetapi kenapa dia cannot simply diffuse? Inilah lagi jawapannya. Because the hydrophobic tail region repels the ion. Dia tak boleh nak pass lah. You boleh nak kata it cannot pass through the hydrophobic tail pun kita terimalah. Okay, asalkan merujuk kepada adanya menjawab kepada kenapa ia memerlukan protein. Okay, boleh screenshot dulu. If let's say lah nak screenshot pun boleh, tapi nanti saya akan bagi skema. Cumanya tak ada tulisan ni lah. Skema tu sudah siapkan. Step 1, similarities and 1 differences between facilitated and diffusion. Similarities. Bila kata similarities, awak kena jawab dulu dengan perkataan both. Kedua-duanya. Tak payahlah awak kata simple diffusion and facilitated diffusion. Payahlah boleh kalau awak nak tulis, tapi nanti bagi dia macam agak buang masa lah. Sebab kita ada perkataan yang lebih mudah iaitu both. Guna perkataan both kalau similarities. Both involve movement of molecule. Ni adalah active ke passive transport? Dua-dua ni? Passive. Passive. Bila kata passive means dia involve movement of molecule down concentration gradient. Ataupun both does not require energy pun kita terima. Mana-mana satu. Ini betul, ini pun betul. Kalau awak kata both passive transport, kita tak terima sebab dia tak spesifik. You kena cerita dia punya mechanism, you kena cerita dia punya processes. Next, differences. Kalau kata simple diffusion, involve molecule apa? Involve small molecule such as water, carbon dioxide. Okay, kalau manakala whereas in facilitated diffusion involve larger molecules such as glucose ataupun amino acid ataupun ions pun boleh lah. Okay. Untuk differences yang kedua, kalau kata facilitated simple diffusion, perlu ke melalui channel protein? Perlu ke melalui transmembrane protein? Tak perlu. Oi, dengar ke tak? Tak perlu, sir. Tak perlu kan? It does not require channel protein. Manakala facilitated diffusion, perlunya protein sebab dia charge. Dia tak boleh nak melalui macam tu. Dia perlu ada yang membantulah. Itu adalah dia punya differences. Any question? Sir. Ya. Sir, kalau yang channel and carrier protein tu saya buat dia transport protein boleh ke? Kalau transport kita usually refer kepada active transport. Okay? Boleh. Kalau kita guna transport protein tu bolehlah juga, tapi dia lebih tepat untuk active transport sebab kita transport ni kan 3 sodium 2 potassium masuk. Baik, kalau you tulis transport pun saya rasa bolehlah, cuma utamakan perkataan channel and carrier.
Boleh? Okay, sir. Thank you. Any question? Sir, Ina. kalau C1 tu saya guna undergo cytosis instead of yang kena terterak tu bolehkah sir? Hah? Saya guna perkataan cytosis kalau untuk C1 tu. Yang tak masuk lagi, sabar je Okay sir. Jap, sabar, tak bincang lagi. Okay, marilah kita Arina ada semangat. Kita teruskan dulu, tengok soalan C pula. 0.9% solution of the salt is isotonic to the red blood cell. Bila kata isotonic, maksudnya sekarang ini adalah baseline dia. Kalau kita letaklah, let's say, letaklah dalam cawan ni, kita letak red blood cell and then adanya 0.9% solution. Kalau kita letak red blood cell dalam solution ini, red blood cell tu bentuk dia maintain je. Sama je sebab water yang masuk akan sama, the rate of water movement yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi bentuk dia maintain. Maksudnya sekarang 0.5% ini juga merujuk, inilah dia merujuk kepada intracellular punya concentration. Okay, dia menunjukkan concentration dalam sel lah. At least kena 0.5% baru maintain. Lebih daripada situ, kurang daripada situ, maka akan ada perubahan. Dia kena 0.5% untuk dia maintain the shape. Okay, itu konsep dia. Now, what happens to the red blood cell if they are placed in, apa yang berlaku sekiranya sel itu diletak dalam 1.5% solution of sodium chloride. So you'll ambil another solution, you letak red blood cell di dalam ini. Buat buruknya. You ambil red blood cell yang 9% dia punya concentration, intracellular concentration, you letak dalam solution yang ada 0.5%. Cuba you tengok sekarang ni, which one has higher concentration? Let's say dalam red blood cell ke solution 1 ni? Yang mana ada higher concentration? Solution itu ada higher concentration. Bila ada higher concentration, maksudnya sekarang in term of water potential, low ke high water potential? Low. Low water potential. Maksudnya sekarang dalam red blood cell ni, dia ada higher water potential. Bila ada higher water potential, air keluar ke air masuk daripada sel? Keluar. Air keluar. Bila air keluar, apa berlaku dekat sel ini? Dia akan mengecut. Good. Dia akan shrink. Dia akan shrivel. Dia akan crinated. Dia akan jadi macam macam ni. Air tu keluar, kecut lah. Gitu. Okay. Lepas tu Arina tanya what will happen kalau dia guna perkataan cytosis. Sekejap ya, saya pun tak pernah guna perkataan itu. Mari kita tengok. Arina, awak guna perkataan yang saya ajar ni lah. Boleh? Boleh sir. Takut nanti cytosis itu dia merujuk kepada movement yang kita belajar exocytosis, endocytosis kan. Cytosis itu merujuk kepada movement of dia merujuk kepada proses movement of substance. Dia tak merujuk kepada the figure of the cell apabila air keluar. Bila dia merujuk kepada keadaan sel itu sendiri, inilah perkataan dia, crinated, shrivel ataupun shrink. Boleh Arina? Boleh sir. Thank you sir. Next. In 0.4 solution, kita ambil satu cawan, kita letak darah kita. Darah itu dia punya concentration adalah 0.9%. Now kita letak dalam solution ini 0.4%. Awak boleh nampak sekarang ni, which one has lower concentration? Yang mana yang ada lower concentration? Solution ke red blood cell? Solution. Solution ini ada lower concentration. What can we say about water potential?
Higher water potential. Berbanding dengan red blood cell, dia ada lower water potential. Jadi movement of water dari mana ke mana? From solution. Dari solution masuk ke dalam sel, red blood cell. Red blood cell ni ada cell wall ke? Tiada. Bila tak ada cell wall, makin lama dia makin kembang. Lepas tu dia meletup. Hemolysis ataupun burst ataupun lyse. Ini semua merujuk kepada keadaan sel lah. Hemo itu merujuk kepada sel darah merah saja. Hemolysis itu refer kepada blood cell. Hemo kan, itu perkataan merujuk kepada blood. Hemolysis, sel itu pecah. Okay, but you boleh kata burst, lyse pun kita terima. Okay, nampak tak? Kalau awak perasankan ini cara saya buat nota saya guna short form. Anak panah ke bawah merujuk kepada makin berkurang. Okay, semakin berkurang lah. Anak panah ke atas merujuk kepada semakin bertambah. Concentration saya tak tulis panjang-panjang. Saya buat simbol ini. Ini adalah simbol concentration. Bracket 4 segi ni. Ini adalah menunjukkan concentration. Water potential saya tulis WP saja. Tapi I know what does it mean. Okay? Kalau awak buat simbol tapi awak tak faham, susah. Yang ni memang takes time untuk awak buat. Jadi ini adalah cara buat nota yang paling simple. Awak guna simbol asalkan awak faham dia konsep. Teknik belajar yang saya nak ajar dengan awak. Okay? Lepas tu kan, kalau awak tak reti macam mana nak jawab soalan, awak buat macam saya. Awak lukis. Bila awak lukis macam ni, baru awak nampak. Oh actually, air tu masuk. Okay, air tu keluar. Macam ni. Awak boleh buat all these figures dekat awak punya latihan supaya awak belajar. Okay, saya tak suka tutorial pasir yang suci murni. Saya cukup tak suka. Jadi awak kena buat macam yang saya buat. Okay, kelas I pun dah tak larat lah you all. Apa kata macam ni? Boleh tak kita start pukul 10.30 supaya kita boleh habis awal? Boleh ke? Boleh je. Boleh. Boleh Lepas tu boleh lepas habis, sebab saya pun nak cakap sikit pasal UPS dan saya nak brief sikit pasal eksperimen yang DNA extraction tu lah. Okay, saya memerlukan masa sebab saya tak nak sampai ke 12. Jadi kita start 10.30. Saya akan cuba habiskan ni awal sikit lah. Okay kelas? Boleh Boleh sir. Okay, siapa je tak suka habis awal kan? Ni budak-budak ni, poyo je. Padahal masa-masa nak habis ke awal. Boleh sir. Perangai. Alah, saya pun macam tu, jangan risaulah. Cuma saya tak skip kelas. Saya awal tapi I never skip my class lah. Okey kelas, itu saja untuk sesi pagi sekejap ini. Nanti sekarang 10.30 kita sambung supaya kita boleh habiskan kelas awal dan I boleh brief to you about UPS yang sangat penting. Awak punya penentu A ni. Okey, jadi for now boleh rehat dulu setengah jam. Nanti kita jumpa balik 10.30. Ada apa-apa question boleh tag saya dekat handphone ni lah. Nanti saya akan jawab lah. Okay kelas, thank you for the first part. I see you 10.30 Lambat start, lambat habis. Kalau awak cepat kita start on time, cepatlah habis. Okay? Okay kelas, boleh rehat dulu. See you sekarang. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Sekarang. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. See you, sir. Sekarang. Bye-bye. Bye-bye. Nak bye-bye apa kan jumpa balik. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Yay. Asal Philip?